Hari Raya daripada menteri-menteri kabinet kita, semoga ianya dapat memberikan satu sinar baru, dan walaupun kita sedang menghadapi pandemik, kita perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh PMKN. Dan kita sekarang ini sudah menghampiri penghujung Ramadan dan kita akan menerima ketibaan Syawal, dan sudah pastinya antara topik yang sering kali dibicarakan adalah berkenaan tradisi pemberian duit raya. Ada yang menyatakan sedekah dan juga ada yang mengatakan unsur rasuah kepada kanak-kanak. Bagaimana persoalan itu? Sebab kalau kita lihat tradisi memberi duit raya ini bukan untuk masyarakat Muslim saja yang menyambut Hari Raya Fitri. Kalau kita pergi ke perayaan hari lain pun ada juga, cuma dia nama je dipanggil lain. Contohnya tahun baru Cina dipanggil angpau dan sebagainya. Jadi fokus kita Hari Raya Aidilfitri. Jadi hari ini kita berkongsi pada anda topiknya tradisi duit raya, sedekah atau rasuah kanak-kanak. Kami bawakan seorang tamu di studio hari ini, Dr. Selamat Amir selaku Pensyarah Kanan Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis Akademi Pengajian Islam UM. Apa khabar, Doktor? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Baik, Doktor. Macam kita dah nyatakan tadi, sudut pandang agama bagaimana, Doktor, dari segi pemberian duit raya itu. Persoalan yang kita dah kemukakan tadi, adakah pemberian duit raya itu sedekah ataupun rasuah kepada kanak-kanak, Doktor? Okey, terima kasih kepada Munawar dan Syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para penonton di rumah, tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat berpuasa dan beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya. Okey, bila kita bercerita tentang duit raya ni, kita memang akan recall balik kita punya kenangan lalu kan. Kadang-kala kan, ingat lagi Munawar kan, kita kecil-kecil kita akan cari jiran kita yang mana paling banyak bagi duit raya. Jom kan. Okey, tapi sebenarnya bila kita bercerita tentang sudut pandang agama itu, saya boleh konklusikan sebenarnya duit raya ataupun bila datangnya Syawal itu, agama ini sangat menuntut untuk kita mewar-warkan syiar itu. Maksudnya kita menyambut dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Jadi salah satu bentuk kegembiraan dan kesyukuran itu kita jelmakan dengan yang kita sebutkan dalam lokaliti Malaysia budaya kita ni, duit raya. Okey, jadinya Islam melihat perkara tersebut dalam sangat dekat, iaitu dalam konteks sedekah. Jadi kita boleh katakan tidak ada istilahnya pertentangan sebenarnya di antara konsep duit raya dengan agama itu sendiri. Malah ianya sangat dekat dengan konteks yang kita sebut sebagai sedekah. Ya, sebab salah satu bentuk kita katakan kesyukuran kita dah berpuasa 30, walaupun sekarang ni kita dalam pandemik kan, dan lebih sedihnya, sayunya lagi kita tak boleh balik kampung. Tetapi salah satu kita meraihkan kesyukuran kita sampai kepada bulan Syawal, iaitu kita buat ataupun kita menyumbang kepada sanak saudara kita, ibu bapa kita. Dan paling menarik sekali, konsep duit raya ni bila kita berikan sama ada kepada anak kita, ibu bapa kita, saudara mara kita, banyak manfaatnya. Contohnya, kalau kita berikan duit raya kepada orang tua kita dapat 3 kebaikan. Yang pertama, kita buat kebaikan kepada orang tua kita, birrul walidain. Yang kedua, mengeratkan silaturahim. Dan yang ketiga, kebaikan kita memberi duit raya itu ataupun dalam konteksnya sedekah. Macam tu. Jadi agama ni dia tidak terlalu sempit sehingga melihat konsep duit raya itu bertentangan dengan syiar Islam ataupun syariat itu sendiri. Satu lagi, kalau kita cerita berkenaan duit raya ni, okey, satunya konsep sedekah ataupun rasuah sudah pun diperjelaskan oleh doktor sendiri. Satu lagi, jumlah duit raya tersebut. Mungkin kanak-kanak kurang memahami, tetapi kadang-kadang ini juga berlaku antara kalangan golongan dewasa, banyak ataupun sedikit. Kerana yang memberi itu akan berfikir juga nak bagi banyak ke sikit, nanti apa budak ni fikir kejap lagi. Budak sekarang sangat bijak kalau jika dibandingkan dengan mereka dulu. Jadi bagaimana untuk kita memberikan sikit kefahaman yang lebih lanjut berkenaan jumlah duit raya yang perlu diberikan dengan tahap keikhlasan seseorang individu tersebut apabila memberi duit raya itu? Okey, sebab tu itulah yang bila kita imbau balik kenangan kita kan, kita akan
kadang-kala kita pergi ke rumah tu bukan kita nak makan duit raya waktu kita kecil tu, kita akan tunggu, kita nak balik Kat ujung-ujung tu kita tunggu. kita tengok warna merah ke warna biru, warna ungu tu. Jadi dia akan sama-sama kawan-kawan kita. Jadi dalam Islam ini sebenarnya bila kita kaitkan duit raya tu sedekah, dia akan balik kepada keikhlasan kita. Dan konsep sedekah itu pun sendiri dia akan balik kepada sejauh mana keikhlasan kita, dan orang yang memberikan sedekah salah satunya dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konsep yang diterapkan dalam Islam. Jadi dari aspek jumlah itu sebenarnya dia agama ini menggalakkan kita untuk bersedekah dalam konteks duit raya pada bulan Syawal itu, ataupun kita buatlah apa-apa kebaikan yang lain. Tetapi jangan sampai ianya membebankan kita. Kan walaupun ya kadang-kadang sekarang ni trending, sometimes orang akan gunakan dia ada aras-aras tentu, mungkin umur 12 ni banyak macam ni. Jadi kita pun rasa macam kita tak mampu, jadi kenapa kita perlu membebankan? Jadi agama ini meletakkan digalakkan untuk bersedekah, tetapi dalam masa yang sama kita perlu melihat kita punya kemampuan juga. Betul. Kalau kita mampu bagi anak buah kita, anak kita ataupun anak jiran-jiran kita RM10, okey RM10 lah. Jangan kita tengok trending ataupun sekeliling kita duit RM100 untuk kanak-kanak, kita pun rasa nak berikan. Jadi dalam masa yang sama benda tu membebankan kita. Jadi cantiknya Islam itu, agama kita ni menggalakkan perkara kebaikan, tetapi dalam masa yang sama kita perlu melihat kepada kemampuan kita juga. Prioriti kita, keutamaan kita itu. Memberi duit raya ini jangan sampai membebankan kewangan kita sendiri. Itu yang penting. Apa yang ingin kita nyatakan di sini, Doktor, bila kita melihat dalam tradisi pemberian duit raya ini, bagaimana peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka terhadap adab menerima duit raya. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni, Doktor, belum keluar daripada rumah tu dia dah buka dah. Dia cek dulu. Cek je okey keluar. Alah, ini je. Itu masalah. Jangan kanak-kanak, orang tua pun macam tu. Jadi macam mana nak didik anak-anak ni? Ya, sebab itulah kalau ada saya suka untuk kita melihat kepada satu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada menyebut bagaimana lahirnya anak itu sifatnya suci, putih, bersih, fitrah. Jadi orang tualah yang membentuknya, yang menjadikan dia sama ada Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Itu satu hadis yang panjang, saya tak nak ceritakan di sini. Tetapi di sini pentingnya sebab ianya melibatkan adab dan budaya. Bila kita membicarakan dalam konteks lokaliti budaya, adat, tata susila kita di Malaysia, ialah memang kita tidak nafikan. Sometimes kita bawa anak buah kita, anak kita, memanglah mungkin kebetulan kita bagi dalam sampul tu RM1. RM1 je. Jadi merah padam muka tuan rumah ataupun kita sendiri. Jadi pentingnya di sini kita perlu mendidik anak kita ataupun kanak-kanak generasi muda ni erti kesyukuran itu, ataupun adab. Kalau dah terima tu jangan buka dulu, ataupun bagi ayah dulu, bagi mak dulu. Sebab kadang-kala ianya menyinggung tuan rumah. Dan sebenarnya sebab itulah ada pendekatan agama ni pentingnya untuk kita mendidik anak-anak kita dalam budaya duit raya tu. Amalan itu tidak salah, tetapi kadang-kala proses itu, keadaan penerimaan itu, bila diterima dalam keadaan bagaimana. Kadang-kala dia tak masuk lagi ke dalam rumah. Nak duit raya dah, tak duduk lagi makan kuih raya kan. Jadi itu salah satu perkara yang perlu kita nasihat anak muda kita, kanak-kanak khususnya, untuk kita melihat perkara ini dalam kacamata beragama, itu yang paling terbaik. Itulah kadang-kadang budak-budak kanak-kanak ni dia salah faham berkenaan tradisi memberi duit raya ni. Ada kadang dulu datang ke rumah jiran semata untuk minta duit raya saja, bukan datang nak beraya bertanya khabar. Betul. Assalamualaikum, nak duit raya. Tapi tak nak salahkan lah, sebab bila benda ni jadi tradisi, mungkin mereka tidak memahami. Jadi pandangan doktor, apabila duit raya ini menjadi satu tradisi jika dibandingkan satu amalan sedekah pada hari perayaan seperti ini? Kita di Malaysia ni, kita dah begitu sinonim zaman berzaman dengan duit raya. Jadi sebenarnya tidak ada kesilapan ataupun salahnya kita
bersedekah melalui medium duit raya itu ataupun diletakkan di dalam sampul itu. Sebab sebenarnya perkara ini pun telah diberikan pencerahan oleh Mufti Wilayah Persekutuan bila ditanya kepada beliau pada tahun 2017. Contohnya, adakah pengamalan ini ada persamaan dengan masyarakat Cina contohnya kan? Sebenarnya benda tu tidak ada bentuk persamaan ataupun kita sebut sebagai tasyabuh, kerana Islam ini sangat dekat dengan konteks pemberian melalui amalan bersedekah. Jadi sedekah itu dalam pelbagai bentuk. Tetapi yang paling utama ialah kenapa kita memberi. Itu kita kena tanya. Walaupun sedikit, walaupun banyak, ianya perlu lahir daripada kemurnian ataupun keikhlasan jiwa kita. Itu yang paling terbaik bila kita nak melakukan amalan duit raya itu. Pemberian duit raya ini perlu bermula dengan niat yang baik kita. Apa niat kita untuk memberi? Barulah dia dikira sebagai sedekah. Alhamdulillah. Itu sedikitlah pencerahan berkenaan tradisi duit raya, sedekah ataupun rasuah, tapi melalui pencerahan daripada doktor itu tadi, ianya lebih kepada sedekah dan tidak ada unsur yang melibatkan rasuah kepada kanak-kanak. Teruskan tradisi untuk memberi duit raya kepada sesiapa saja yang anda kasihi untuk memeriahkan lagi suasana Aidilfitri. Terima kasih kepada Dr. Selamat Amir selaku Pensyarah Kanan Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis Akademi Pengajian Islam bersama kami di studio untuk berkongsi berkenaan topik kita hari ini.